Salam sejahtera semua. Oke, hari ini kita akan teruskan kita punya pembelajaran dalam bab 2 untuk pembezaan. Kali ini Cikgu akan menerangkan lebih lanjut tentang pembezaan peringkat pertama. Oke, secara umumnya jika kita dapat satu persamaan yang seperti ini, y bersama dengan x kuasa n, maka untuk dy dx adalah bersamaan dia masih maintain, kemudian n itu dia akan turun di hadapan, kemudian x kuasa n dan dia akan tolak 1. Jadi dia akan dapat yang beginilah. Ataupun boleh juga ditulis seperti ini. Oke, jadi itu serba sedikit apa yang telah Cikgu terangkan pada lesson yang lepas juga. Jadi secara polanya, kalau kita lihat y bersama dengan 3x, dia menjadi 3. Dia punya x adalah sebenarnya di sini 1 tolak 1. Jadi dia jadi kosong. Jadi 3 x kuasa kosong bersama dengan, oleh ingat x kuasa kosong sentiasa jawapannya adalah 1. X kuasa kosong, maksudnya apa-apa ya x ataupun y ataupun apa dengan kuasa kosong dia akan jadi 1. Jadi dia akan menjadi dy dx-nya adalah 3. Kemudian untuk yang case yang kedua di mana y sama juga 3x kuasa 2, 2 ini akan turun ke 3 nih, mendaratkan 3 kali 2 dapat 6. Kemudian x kuasa 2 nih dia akan tolak 1, maka dia tinggal 1 lah di sini. Ini 1. So inilah yang dia punya pola seterusnya. Untuk seterusnya, katakan y bersama adalah y bersama dengan 3x kuasa 3 pula. So sekali lagi yang ini 3 dia akan turun ke bawah, dia akan mendarabkan 3 kali 3 maka dia akan dapat 9. Manakala 3 ini jika ditolakkan dengan 1 dia akan dapat 2. Jadi dia ada 9x kuasa 2. So ini adalah pola untuk pembezaan terbitan pertama bagi satu fungsi. Oke, di sini contoh 3. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi y bersama dengan f x yang berikut. Katakan diberi y sama juga 3x, ini adalah y sama juga 3x. So dy dx adalah sama dengan x 1 tolak 1 jadi kosong, jadi 3. Oke, itu adalah jawaban untuk yang pertama. Untuk yang B, jika dibezakan dy dx dia seperti biasa 2 ini dia akan darab ke 3 ini. Jadi 2 kali 3 6 bersama dengan 6 x tolak 2 tolak 1 dapat 1 lah. So si jadi 6x. Itulah kan dia punya pola. Oke, yang ini juga y bersama dengan 3x plus 3 yang ini. Jika di dy dx sama juga 3 kali 3 dia akan dapat 9. X yang 3 ini tolak 1 dia akan dapat 2. So ini adalah cari untuk dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Oke, bagaimana pula dengan yang slightly kompleksnya persamaan? Katakan yang begini, kita lihat dia ada dua bahagian di sini. Contohnya. Jadi untuk membezakan yang ini, katakan kita membezakan, kita katakan y bersama dengan 5x kuasa 3 tambah dengan 3/4 x kuasa 4. So untuk membezakan dy dx nombor seperti ini, kita hendaklah membezakan mereka secara berasingan. So kita boleh jadikan ini sebagai satu dy dx yang pertama, ini dy dx yang kedua. Jadi sama juga dengan konsep yang di atas tadi, kita buat begini. 3 kali 5 kita akan dapat 15 di sini. X kuasa 3 tolak 1 dia akan dapat 2. Oke. Kemudian untuk yang kedua, 4 ini dia akan turun dan darab dengan 3/4 dia akan dapat 3x saja. 4 ini tolak 1 dia akan dapat 3. So itu cara untuk membezakan yang begini bentuk dia. Itu untuk A ya. Oke, untuk B.
jika X, dalam kurungan punca kuasa X tolak 9. Untuk begini punya case, kita hendaklah mendarabkan dulu dia ke dalam lah. Yang ini X ini darab dengan yang ini X kuasa setengah dan juga tolak 9 lah. Jadi kita ubah dia, so dia X, bila X didarabkan dengan X kuasa setengah, yang ini adalah 1 lah. Kemudian yang kedua adalah X, ini 9X lah. So, bila kita buat begini, dia akan dapat sebagai 3 per 2X kuasa 3 per 2. Bagaimana dapat? Ialah begini. 1 tambah 1 per 2. Dia akan dapat ini jadi 2 per 2 tambah 1 per 2. Dia bersama dengan 3 per 2. So, inilah dia dapat nih. Yang ini adalah 9. X masih maintain ya. So, barulah kita bezakan setiap ini kepada X. Maka seperti biasa ini akan turun ke depan juga 3 per 2X. Yang ini adalah 3 per 2 tolak dengan setengah. 1. 3 per 2 tolak 1. Dia akan dapat setengah. Kemudian kita akan yang ini pula dibezakan terhadap X, dia akan dapat 9. So ini dia punya jawapan. So kita boleh kasih cantik dia sikit lagi. Untuk dy dx ni kita boleh tulis lagi cantik sikit. Dy dx adalah bersama dengan 3 per 2x. Kita kasih jadi punca kuasa tolak dengan 9. So ini adalah jawapan untuk yang B lah. Untuk B. Kemudian kita pergi yang bahagian C pula. Bahagian C, kita tengok sekali. Dia adalah, kita salin balik dulu sebelum kita buat. Y bersamaan dengan 2X tambah 1. Kemudian X tolak 1 per dengan X. Ini dia punya soalan lah. Sebelum kita membezakan Y terhadap X, kita kena buat pendaraban dulu ini. Pendaraban masuk. Jadi, bila kita mendarabkan itu sebenarnya ialah dia akan jadi 2X kuasa 2 tambah X tolak 2X tolak 1. Dia akan dapat dibahagikan dengan X. Hasilnya, untuk ini kita akan dapat Y adalah bersamaan. Yang ini kita boleh gabungkan. Dia akan dapat 2X kuasa 2 tolak X tolak 1 dibahagi dengan X. Seterusnya. Kalau kita naikkan ini kepada kuasa dia akan dapat beginilah. Y bersama dengan 2X per X adalah sama dengan 2X saja. 2X tolak yang ini jadi 1. Kemudian yang ini jika dibagikan dia jadi X kuasa negatif 1. Ingatlah yang kalau 1 per X sebenarnya boleh ditulis sebagai X kuasa negatif 1. Begitu. Jadi yang ini yang berlaku di sinilah. Selepas itu baru kita bezakan Y terhadap X. Kalau kita bezakan Y terhadap X, kita dapatlah 2. Yang ini kita bezakan dia akan hilang. Yang ini pula negatif 1 darab negatif 1, dia akan jadi positif 1. X tolak 1 tolak 2 dapat tolak 1 tolak 1 jadi tolak 2. So dia beginilah. So untuk mencantikkan dia, dy dx adalah bersama dengan 2 tambah 1 per X kuasa 2. Jadi itu caranya bagaimana untuk menyelesaikan bagian C itu. Alright.
Untuk latihan hari ini, cuba melihat kepada muka surat 41 buku teks. Untuk latihan kendiri 2.3. Untuk 1 dan 2, yang pertama ialah cari terbitan pertama bagi setiap fungsi yang berikut terhadap X. Kemudian yang kedua, bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap X. Jadi sila buat di buku latihan pada buku teks ini, dan pastikan apabila kita buka sekolah sudah, nanti bawalah bersama untuk diperiksa bersama. Oke, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.